Halo guys, video pendek ini disediakan khas untuk proyek khusus H&H3182, penghayatan etika dan peradaban. Berikut ialah nama Sustainable Metrics ahli etika. Tajuk yang telah diberikan adalah bincangkan cabaran-cabaran bagi memastikan pelestarian etika dan peradaban terhadap isu pembangunan sains dan teknologi. Etika berasal daripada perkataan Yunani ethos yang bermaksud watak, juga membawa maksud kepada tingkah laku moral manusia dalam keadaan tertentu. Etika juga merupakan cabang falsafah yang menyusun, mempertahankan, dan mencanangkan piawaian tingkah laku yang betul. Manakala peradaban pula berasal daripada perkataan Arab yaitu umuran, adab, dinum, dan dayun. Peradaban bermaksud sistem atau tahap perkembangan sosial seperti bangsa, masyarakat atau individu yang bertamadun dan maju dalam berbagai aspek. Seterusnya, kita kenali pula konsep sains dan teknologi. Sains berasal daripada perkataan Latin yaitu scire, bermaksud ilmu pengetahuan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sains juga merangkumi berbagai bidang saintifik dan sosial seperti kimia, fizik, politik, dan ekonomi. Teknologi berasal daripada perkataan Yunani yaitu teknik dan magia, bermaksud kajian seni kemahiran. Teknologi merupakan kemajuan dalam penggunaan alat bantu bagi menyelesaikan masalah manusia serta tahap pengetahuan yang tinggi sejajar dengan keperluan semasa. Melalui video ini, kita dapat mengetahui etika dalam pembangunan sains dan teknologi. Kita dapat mengenal pasti isu dalam pembangunan sains dan teknologi. Dapat mengaitkan isu pembangunan sains dan teknologi dengan teori etika. Dapat menerangkan perbezaan pandangan etika dalam sains dan teknologi. Dan akhir sekali dapat membincangkan cabaran-cabaran bagi memastikan kelestarian etika terhadap isu pembangunan sains dan teknologi. Apa etika dalam sains dan teknologi? Pada umumnya, kita sedar bahawa kemajuan dalam bidang sains dan teknologi telah meningkatkan kehidupan ramai orang. Sains dan teknologi tidak dikecualikan daripada etika, walaupun benar bahawa kedua-dua bidang telah memberikan sumbangan besar untuk kepentingan masyarakat. Namun, ia juga mampu memusnahkan peradaban sekiranya tiada batas dalam melakukannya. Etika berperanan sebagai panduan untuk saintis mengetahui apa yang perlu dilakukan demi menjamin keselamatan dan menjadikan sesuatu kerja lebih teratur. Etika penting bagi membina satu batas untuk perkara-perkara yang dilakukan. Dengan adanya etika, para pengkaji dapat mengetahui etika buruk yang perlu mereka jauhi dalam menjalankan sesuatu penyelidikan dan membataskan perkara yang boleh dilakukan untuk menjamin kesejahteraan dan menjauhi kesan buruk. Sekarang, mari kita bincangkan topik isu pelanggaran etika dalam sains dan teknologi. Contohnya, penggunaan CRISPR. Pada awalnya, CRISPR mempunyai tujuan untuk membantu menyembuh pelbagai penyakit dengan cara mengubah DNA manusia. Manakala, terdapat pihak yang ingin menyalahgunakan teknologi ini untuk pengklonan. Media sosial juga merupakan antara perkara yang amat penting dalam kehidupan manusia. Setiap orang di dunia menggunakan media sosial dalam kehidupan harian untuk berkomunikasi, mencari maklumat, dan seperti kita pada masa ini, mengadakan kelas atas talian. Namun begitu, tanpa etika, terdapat pihak yang menggunakannya untuk keuntungan diri. Contohnya, terdapat banyak kes penggodaman dan penyebaran bahan ucap. Media sosial juga menjadi tapak untuk membuli, yang dikenali sebagai cyberbullying. Dalam bahagian ini, saya akan menceritakan kepada anda semua tentang teori etika dan peradaban yang mempengaruhi kelestarian sains dan teknologi. Terdapat dua teori utama iaitu teori kemurnian sosial dan teori kepribadian mulia. Teori kemurnian sosial mementingkan masyarakat bukan individu. Peraturan yang disetujui oleh masyarakat dijadikan satu kewajipan dan dikuat kuasa oleh pemerintah supaya masyarakat wajib mematuhinya. Begitu dengan sains dan teknologi. Sains dan teknologi memerlukan pengawalan oleh pemerintah supaya masyarakat tidak menyalahgunakannya. Teori kedua iaitu teori kepribadian mulia. Etika berkait rapat dengan sikap. Peribadi yang mulia melambangkan sikap diri. Oleh itu, masyarakat perlu menggunakan sains dan teknologi ini ke arah yang betul agar dapat memberi manfaat kepada semua pihak. Bangunan sains dan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat dipengaruhi oleh cara berfikir masyarakat di mana wujudnya perbezaan pandangan terhadap sains dan teknologi dalam konteks etika dan peradaban. Perbezaan pandangan ialah pendapat
atau pemikiran seseorang yang berlainan dengan orang lain. Contoh mudah yang dapat kita lihat perbezaan pandangannya ialah di antara tamadun Islam dan tamadun Barat. Tamadun Islam menjelaskan bahwa sains tidak memisahkan ilmu wahyu dari ilmu intelek. Mereka lebih berpihak kepada kebenaran, yaitu melalui ilmu wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Esa. Tamadun Barat pula beranggapan bahwa sistem nilai dan kepercayaan kepada kewujudan Tuhan adalah berdasarkan kepada logik akal semata-mata, yaitu melalui penjanaan pemikiran yang sebebasnya. Tamadun Islam percaya bahwa teknologi adalah bahan-bahan material yang bersifat universal, boleh dicipta dan digunakan oleh sesiapa sahaja. Yang penting, tujuan kegunaan dan penciptaan material tersebut adalah berasaskan idea-idea yang dipegang oleh sesebuah masyarakat. Setelah masyarakat sains Barat telah pun melupakan peranan Tuhan dalam hidup mereka, teknologi yang dicipta digunakan secara meluas dalam dunia ketenteraan, sehingga menganiaya negara lemah. Namun, masyarakat Barat sentiasa melakukan penerokaan, penemuan, penciptaan, pengubahsuaian, dan pembaharuan kepada setiap hasil penemuan mereka. Kedua-dua tamadun ini mengajar kita bahwa melalui perbezaan pandangan, kita dapat menjana ide baru yang mungkin berpotensi untuk menyumbangkan hasil yang lebih baik. Beralih pula kita kepada cabaran-cabaran bagi memastikan kelestarian etika terhadap isu pembangunan, sains, dan teknologi. Antara cabaran tersebut ialah pengklonan manusia, di mana ia memberi kebaikan dengan mengatasi kekurangan tisu dan sel selain mengobat penyakit atau mengatasi kekurangan organ. Di samping kebaikan, pengklonan manusia turut memberi keburukan, yaitu melanggar fitrah manusia yang hidup berpasangan, berkahwin, dan juga berkeluarga. Ia juga membolehkan manusia untuk hidup selama-lamanya yang bertentangan dengan hukum alam serta menjejaskan akidah. Di samping pengklonan manusia, penyalahgunaan IT juga merupakan cabaran bagi memastikan kelestarian etika terhadap isu pembangunan, sains, dan teknologi, di mana berlakunya pemalsuan kod keselamatan, merompak institusi keuangan, terbitan bahan lucah, serta penyebaran fitnah dan virus melalui internet. Seterusnya, perlombaan senjata. Ianya memusnahkan manusia dan alam sekaligus, misalnya teknologi nuklir, senjata biologi, kimia, dan laser. Perlombaan senjata juga meninggalkan kesan yang lama dan menggerunkan. Kesimpulannya, perkembangan sains dan teknologi merupakan ukuran bagi jatuh bangunnya sesebuah tamadun itu. Tidak dinafikan bahwa sains dan teknologi merupakan elemen yang amat diperlukan pada era globalisasi ini. Namun demikian, perkembangan sains dan teknologi yang tidak seiring dengan etika dan peradaban hanya akan memudaratkan seluruh kehidupan makhluk di bumi ini. Coba kita renungkan jika perkara ini terjadi, siapa yang harus dipersalahkan? Saintis, pemimpin, atau diri sendiri? Oleh itu, marilah kita menjadi warga yang beretika dan beradab dalam bidang sains dan teknologi dan dalam semua aspek yang lain demi kebaikan bersama.